اللهم انصر الإسلام وأذل الشرك والمشركين والكفر والكافرين والظلم والظالمين والنفاق والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المظلومين في فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Okey tuan-tuan, pada malam ini insya-Allah kita akan masuk pelajaran kaedah terpilih yang ke-19. Okey, muka surat 55. Tajuknya berbunyi memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Okey, tajuk kita ialah memahami perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Sebelum ini kita ada bincang berkenaan dengan kata dasar. Okey, sehinggalah melibatkan wazan-wazan. Lepas itu kita bincang lagi berkenaan dengan status fi'il mudhari', ada kalanya marfu', ada kalanya mansub, ada kalanya majzum dan sebagainya. Dan kita sudah pun menghampiri sebenarnya buku kita ni, kalau kita tengok ya, kalau muka surat 64 itu kira habislah buku kita. Bahagian kedua buku kita ni kamus kata dasar Al-Quran. Itu hanyalah kamus. Tuan-tuan boleh rujuk. Okey, apa-apa masalah makna perkataan boleh rujuk bermula okey muka surat 66. Jadi kelas kita ni mungkin dalam bulan lagi kot akan berakhirlah sesi semester ini insya-Allah. Baik. Kaedah terpilih yang ke-19. Pengarang menampilkan tajuk ini nak bagi tahu di sana okey ada bahagian-bahagian kata dalam bahasa Arab yang tidak mempunyai kata dasar. Okey, semua yang kita pelajari sebelum ini adalah perkataan yang mempunyai kata dasar, yang boleh dicambahkan okey menjadi bentuk yang berbeza dan makna yang pelbagai. Sekarang mari pula kita berbicara berkenaan perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Okey, berikut adalah kategorinya. Okey, jadi pengarang mengambil contoh daripada surah Yasin sahaja. Kategori yang pertama, huruful jar. Huruful jar sebagaimana yang pernah saya sebut dulu, ada 8 yang biasa kita jumpa dalam mana-mana buku, dalam mana-mana pengajian, yang jumlah semuanya, jumlah besarnya mencecah 20. Jadi kita ambil 8 ni sebab biasa kita guna. Baik. Iaitu kumpulan perkataan yang tidak, huruful jar ialah iaitu kumpulan perkataan yang tidak berkata dasar, yang menyebabkan perkataan lain yang di atas lepasnya menjadi status majrur. Okey, jadi huruful jar dia termasuk kumpulan perkataan yang tidak mempunyai kata dasar. Jadi tuan-tuan cari sahaja dalam kamus mim nun, maka jumpalah tak maknanya min, daripada. Makna kedua sebahagian, adapun dari kalangan. Okey. Makna ketiga min, okey, terdiri daripada. Makna keempat, min ini dengan makna apa-apa ataupun sebarang yang diterjemah dalam bahasa Inggeris sebagai any. Jadi di sini pengarang menampilkan ada 4 makna yang biasa diguna untuk min. Jadi bukan 4 saja tuan-tuan. Ada lagi, ada pengarang ambillah 4 dulu.
Baik. Jadi pengarang ambil contoh yang berkaitan dengan daripada surah Yasin. Waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a. Okey. Jadi kalau kita cek dalam surah Yasin, kataan aqsa ni dia ditulis dengan alif tegak. Ya. Dia ditulis dengan alif tegak dalam Quran. Kalau tulisan biasa resam, kalau kita tulis resam imla'i biasa, kita akan tulis dengan ya, rumah ya tanpa titik. Jadi kalau kita tulis ikut resam Uthmani melibatkan ayat-ayat Quran, jadi kita kena akur, mesti tulis mengikut resam Uthmani. Jadi pengarang, okey, dia tulis mengikut resam imla'i. Sebab pada hari itu saya ada tanya dia sebab apa tak pilih resam Uthmani, kerana dia punya alat, laptop dia ada masalah untuk install dia. Jadi dia pun terpaksalah guna. Jadi bila kita tak guna resam Uthmani, jadi nampaklah ada sikit beza. Okey. Jadi kalau dalam Quran Aqsa ditulis begini, alif, tanda hamzah, qaf, sad, alif. Ini dalam resam Uthmani. Okey. Dan sepatutnya itulah yang kita tulis. Di sana ada rahsia-rahsia yang tertentu. Okey, baik. Tak apa lain. Waja'a min di sini dengan makna dari. Okey, adapun daripada. Dan datanglah dari ujung bandar itu rajulun yas'a, seorang lelaki sambil berjalan laju. Ayat kedua, bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Jadi minal mukramin maksudnya termasuk sebahagian ataupun dari kalangan orang-orang yang dimuliakan. Okey, jadi dalam kisah dalam surah Yasin dia ada cerita tentang utusan Allah Subhanahu Wa Taala dan pengikut yang sedikit bilangannya yang beriman. Okey, jadi mereka yakin Allah Taala pasti akan mengampunkan dosa mereka sebab mereka berjuang demi agama Allah. Dan bila mereka dimatikan, mereka yakin bahawa mereka ini akan dimasukkan dalam kalangan orang-orang yang dimuliakan. Wa ja'alna fiha jannatin min nakhilin wa a'nab. Min nakhilin, min di sini kata pengarang terdiri daripada, dan kami jadikan dalamnya ni mendalam syurga lah. Jannatin, kebun-kebun, banyak kebun. Okey. Min nakhilin, yang terdiri daripada pohon-pohon kurma, wa a'nabin, dan juga anggur. Jadi kita jangan fikirlah pohon kurma macam atas dunia ni, tak. Tuhan dah sebut, Nabi dah sebut dalam hadis yang sahih, nikmat yang kita ahli syurga yang akan kecapi di sana nanti memang tak pernah dilihat oleh mata, tak pernah terlintas dalam hati, iaitu nikmat bagi ahli syurga. Berikutnya
ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Okey. Ma ya'tihim min rasulin, tidak datang kepada mereka sebarang utusan Allah. Okey, illa kanu bihi yastahzi'un, melainkan semuanya, melainkan mereka yang menentang, mereka yang tak beriman ini mempersenda-sendakan. Okey, setiap utusan, mana-mana utusan yang dihantar oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini kalau kita belajar dulu, kita kata setiap fi'il ada apa? Ada fa'il. Ya'ti ini ialah fi'il. Ya'ti ini fi'il apa? Ini fi'il mudhari'. Jadi kita ada belajar dulu. Ya'ti fi'il mudhari'. Setiap fi'il ada fa'il. Okey. Jadi ya'ti ni tuan-tuan fi'il. Namanya fi'il mudhari'. Setiap fi'il dia ada fa'il. Jadi mana fa'ilnya? Fa'ilnya ialah gandingan min dengan rasulin. Gandingan ni lah. Okey, gandingan ni duduk pada posisi fa'il. InsyaAllah akan datang, kalau kita ada masa nanti kita akan bincanglah secara detail. Ini tajuknya tadi taklah berat sangat. Jadi kita akan bincanglah pada masa akan datang secara detail insyaAllah. Baik. Min di sini maksudnya sebarang. Dalam ayat yang lain pun ada min ayati rabbih. Pun dia lebih kurang samalah. Harfu jar yang kedua, semua tahu iaitu ala. Ala pun ada banyak makna. Pengarang menampilkan 3 makna dan setiap makna ada contohnya. Apa makna pertama? Atas, adapun ke atas. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jud. Okey. Jadi ada ala di sini dengan makna atas. Okey, adapun ke atas, ya. Jadi tuan-tuan boleh rujuklah dalam surah Yasin ayat yang ke-28. Saya bacakan terjemahan dia lebih kurang. Kami tidak menurunkan kepada kaumnya sesudah dia mati sebarang pasukan tentera dari langit untuk membinasakan mereka, dan tidak perlu kami turunkannya. Okey, ayat ini nak bagi tahu kepada kita Allah Subhanahu wa taala dia mampu untuk menurunkan mana-mana bantuan kepada rasulnya. Kalau dia nak turunkan, dia boleh turunkan. Kalau tak nak turunkan, tu hak dia. Jadi kita kena yakin bantuan Allah Subhanahu wa taala itu tetap ada. Okey, jadi nak turunkan tu hak Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada tentera daripada langit, memang kita kena yakin memang itu ada tentera Allah Subhanahu wa taala, barangkali melalui hujan yang lebat, taufan, puting beliung, mungkin malaikat. Itu semua tentera Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya dengan makna kewajipan adapun beban ke atas. Ayatnya wama alaina illal balaghul mubin. Dan tiadalah menjadi kewajipan ke atas kami melainkan hanyalah menyampaikan. Jadi para rasul, para nabi, mereka hanyalah menyampaikan risalah.
Okey, dakwah. Okey, jadi kalau kaumnya itu dia bersedia menerima dan mereka ini sentiasa buat perkara yang baik, okey, tolong orang dan sebagainya, tapi kita masih lagi tak beriman, mungkin ada jalan-jalan pintu hidayah. Okey, jadi kalau dia ni jenis keras, degil dan sebagainya, terlampau keras, degil, mungkinlah susah sikit. Hidayah itu milik Allah Subhanahu Wa Taala. Rasul diutuskan, tugas dia untuk menyampaikan. Jadi Rasul kata wa ma alaina illa al-balaghul mubin. Jadi ala di sini maksudnya kewajipan. Ala juga dengan makna sekalipun. Walau nasha'u lamasakhnahum ala makanatihim. Okey. Ni ayat ini juga dalam surah Yasin. Nah, di antara ayat-ayat yang belakang-belakanglah, ya. Disebut walau nasya'u lamasakhnahum ala makanatihim famastata'u mudiyyan wa la yarji'un. Ayat 67. Dan jika kami kehendaki, kami berkuasa mengubah keadaan jasmani mereka menjadi kaku di tempat di mana mereka berada. Okey. Jadi pengarang dia tulis di sini sekalipun di tempat mereka berada. Maka dengan itu mereka tidak dapat mara ke hadapan dan juga tidak dapat undur ke belakang. Semangat sambungan ayat ini. Yang berikutnya ila. Jadi kalau buka dalam kamus cari ila, daripada hamzah diikuti dengan lam, diikuti dengan alif maksurah, kita akan jumpalah ila ni. Okey. Jadi ila ni tidak ada kata dasar. Cari dapat. Begitu. Maka kita tak perlu pening nak cari kata dasar dia berapa. Okey, kata dasar bagi fi'il dah bincang dulu, sekurang-kurangnya ada 3 huruf. Okey, baik. Jadi ila maknanya apa? Maknanya sehingga, hingga, sehingga, kepada, sehingga. Okey, jadi perbincangan tentang ila ni dalam fiqh pun kadang-kadang hangat juga. Ila ni. Ada jugalah perbincangan kataan ila ni dalam fiqh. Ada. Jadi bukan perkara kecil lah, ya. Baik. Jadi ila dengan makna kepada qalu rabbuna ya'lamu inna ilaikum lamursalun. Qalu, mereka berkata, rabbuna, Tuhan kami. Ya'lamu, dia mengetahui. Inna ilaikum lamursalun, sesungguhnya kami semua ni, kami ni maksudnya para rasul. Ilaikum, kepada kamu, lamursalun, memang kami ini rasul yang dihantar, dipilih dan dihantar oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diutuskan kepada kamu. Perkataan ilah bila bersambung dengan dhamir, ya, rumah ya ataupun titik, dia akan dikembalikan titiknya, dibacanya ilaikum. Okey. Itu sebab dia ditulis dalam bentuk ya tanpa titik. Tujuannya bila dia bersambung dengan dhamir muttasil, maka dia akan ditulis dalam rumah ya bertitik. Ila berikutnya dengan makna sehingga. Illa rahmatan minna wa mata'an ila hin. Melainkan dengan rahmat daripada kami dan kesenangan daripada kami untuk tempoh yang tertentu. Okey, jadi ila ni sehingga. Hin maksudnya masa atau tempoh yang tertentu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala memberi nikmat dan kesenangan usia untuk tempoh yang tertentu. Sampai masa Allah pun ambil. Baik, berikutnya ba, harfu jar yang keempat, ba dengan makna dengan. Okey, dengan makna di masa atau tempat. Okey, dengan makna sebab. Dan ada lagi tuan-tuan, ba ini dengan makna lain. Okey. Jadi pengarang hanya menampilkan 3 sebab
ada 3 makna saja. Baik. Yang pertama dengan inilah yang masyhur. Nah, fabashshirhu bimaghfiratin wa ajrin karim. Maka khabarkanlah kepadanya berita gembira. Nah, dengan maghfirah, keampunan. Okey, wa ajrin karim, dan ganjaran yang mulia. Jadi kalau kita cek dalam tafsir, yang dimaksudkan dengan ajrin karim iaitu jannah, syurga. Okey, Allah jamin orang yang beriman, dah, lepas tu yang beramal soleh, bukan setakat itu saja tuan-tuan, mesti jaga agama. Ada orang dia beriman, kemudian dia beramal soleh, ya, puasa, zakat, umrah, haji, tapi hal umat Islam tak kisah. Okey, hal umat Islam tak kisah pun. Nak dia apa tak? Janji dia boleh pergi umrah, pergi haji. Jadi orang macam ni sangat bahaya. Pak Nabi sebut, "Man lam yahtamma bi amril muslimin falaysa minhum." Siapa yang tak ambil endah, tak kisah pun apa yang nak berlaku pada saudara kita, nak doa pun tidak, nak beri semangat pun tidak, nak fikir masalah mereka pun tidak. Jadi Nabi kata, falaysa minhum. Jadi orang yang seperti ini tidak termasuk dalam kalangan umat Islam. Okey, yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang dijamin keampunan, okey, yang dijamin apa? Ajrin karim, ganjaran yang besar. Dia dapat beribadat dengan selesa, tapi tak kisah apa yang berlaku. Ini satu musibah yang besar. Sebab itu Nabi sebut di akhir zaman umat Islam ramai tapi mereka terbuai-buai. Okey. Baik, berikutnya innama tunziru man ittaba'a dzikra wa khasyiyar rahman bil ghaib. Okey, jadi bi di sini dengan makna di masa ataupun di tempat. Ayat ini bagi tahu innama tunziru man ittaba'a dzikr. Wahai Muhammad, sesungguhnya bila kamu diutuskan, kamu diarahkan hanyalah memberi peringatan. Okey, memberi peringatan kepada orang yang kalau dia nak dengar, nak mengikut peringatan, dia akan ikut. Okey, wa khasyiyar rahman, dan dia akan takut ar-Rahman, lantas dia beriman. Okey, dia takut kepada ar-Rahman bil ghaib. Okey, di depan ataupun di masa di tempat yang tidak dilihat oleh manusia. Gitulah maksudnya. Berikutnya sebab bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Okey, jadi bima ni dengan sebab. Okey. Kadang-kadang bi juga maksudnya dengan mengambil berkat pun juga. Okey. Dengan makna berserta ataupun dengan mengambil berkat pun boleh. Sebab itu kita disarankan bila buat perkara yang baik-baik kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Sebab apa? Bi itu lil musahabah. Maksudnya kita mulakan bismillah dengan mudah-mudahan dengan permulaan pekerjaan yang baik yang dimulakan dengan bismillahirrahmanirrahim itu Allah limpahkan kebersamaan berkat. Jadi bi kadang-kadang dengan makna musahabatu al-barakah. Baik, lam makna antaranya li untuk. Ini banyak lagi lah ya. Lam kadang-kadang dengan makna di samping li dengan makna untuk, milik, bagi, kadang-kadang dengan makna kerana. Okey, pengarang letak li ni dengan makna untuk sebab dia ambil daripada contoh daripada surah Yasin. Wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mutlimun. Okey, wa ayatul lahum, dan satu tanda untuk mereka al-lail, waktu malam. Jadi lahum di sini bila lam itu dia bersambung dengan dhamir. Lam harf jar tuan-tuan.
Okey, bila disambung dengan isim zahir seperti kita kata li Muhammad. Ya, li Muhammad. Li isim zahir. Jadi kita guna li, bukanlah li Muhammadin. Ikutlah nama siapa? Li Fatimah. Ya, li Aisyah, li Aliyin, li Gaza. Contoh kan, untuk Gaza. Jadi kalau kita guna li campur apa? Campur dhamir. Dhamirnya huwa. Tak boleh kita tekankan begitu. Li huwa tak boleh. Kena buat sedikit perubahan. Huwa ni dia akan jadi hu. Li ni akan berubah daripada baris bawah menjadi baris atas. Okey, lahu. Begitulah ya. Lahu, lahuma, lahum, laha, lahuma, lahunna, laka, lakuma, lakum. Okey, laki, lakuma, lakunna. Untuk saya, li sebab okey, mengambil kira ya yang mati berfungsi sebagai huruf mat. Li bagi bawah, lepas tu lana bagi atas. Okey. Berikutnya fi. Fi ni di. Nah, pada, di dalam. Wa kullu syai'in wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Dan setiap sesuatu ataupun semua perkara ahsainahu kami kira, kami hitung, kami hinggakan. Okey, fi imamin mubin, dalam satu kitab catatan yang jelas lagi nyata. Jadi perkataan imam ni biasalah tuan-tuan, imam tak dengan mana pemimpin. Tak, kalau orang-orang Syiah dia beriman, dia percaya dengan imam 12. Ya, orang Syiah disebut kata imam, maksudnya pemimpin. Imam juga maksudnya orang yang mengepalai solat, imam juga. Tak. Jadi imam juga dengan makna kitab. Kitab ataupun buku catatan. Jadi ikutlah. Jadi bila nak tengok makna dia, kita kena rujuk kepada terjemahan yang muktabar. Tak, tengok terjemahan itu, nak terjemah tu dia pun ikut tafsir. Baik, berikutnya di dalam wa kullu fi falaki yasbahun. Setiap yang Allah cipta, sama ada matahari, bulan, semuanya dan planet-planet yang lain, semuanya dia beredar kepada falak, pada paksinya. Okey. Yasbahun maksudnya, asal yasbahun ni maksudnya berenang. Bila berenang kan dia, kalau orang berenang kan dia duduk di atas. Jadi dia beredar pada paksi yang Allah Ta'ala tetapkan. Perkataan fi di sini, pengarang guna terjemahan di dalam. Okeylah, tak ada masalah. Okey, an menjauhi dari. Okey, an juga dengan makna seperti an juga dalam Quran, tempat-tempat lain juga dengan makna berkenaan, mengenai, tapi di sini pengarang ambil menjauhi, jauh daripada. Wa ma ta'tihim min ayatin min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Dan tidak datang kepada mereka satu ayat, sebarang ayat daripada ayat-ayat Tuhan mereka, melainkan mereka tak menjauhi, berpaling menjauhi mereka. Jadi mereka ini kaumlah yang tak beriman. Okey, mereka berpaling anha daripada ayat-ayat keterangan yang dibawa oleh para rasul. Illa kanu anha mu'ridin, melainkan mereka berpaling daripadanya, daripada apa? Daripada keterangan ayat-ayat yang dibawa oleh para rasul. Jadi an di sini dengan makna menjauhi. Okey, dan huruf jar yang terakhir ka, ya. Ka ni tuan-tuan dia tak boleh duduk seorang-seorang, dia kena bersambung seperti li. Ya, seperti bi. Dia tak boleh duduk seorang-seorang, ya. Dia mesti ditulis di depan dan dia bersambung dengan isim selepas tu. Ka dengan makna seperti umpama.
Wal qamara qaddarnahu manazil hatta 'ada kal urjunil qadim. Allah Subhanahu wa taala sebut wal qamara, dan bulan itu qaddarnahu, kami tentukan untuknya manazil. Manazil maksudnya kedudukan, tempat turun naik. Okay, hatta 'ada kal urjunil qadim, sehinggalah dia kembali balik seperti tangkai kurma yang kering. Okay, jadi kalau ahli sains dia buat kajian tentang ayat ini, didapati perjalanan bulan itu dia seolah-olah macam dia melalui satu macam ni lah lebih kurang. Dia naik turun. Okey, jadi ada kalinya duduk sini, duduk sini bulan tu. Itulah lebih kurang. Okey, dia naik turun tu, sebab tu ada bulan sabit, bulan separuh ke bulan penuh. Okey, jadi dia berpusing sehinggalah dia kembali balik. Okey, jadi dia punya cara perjalanan dia tu, kalau kita ambil, okey, ambil tangkai kurma yang kering, memang sebiji sama. Jadi tuan-tuan boleh Google, okey, peredaran bulan berdasarkan ayat kal urjunil qadim, dia akan keluar. Dalam bahasa Inggeris pun ada, dan bahasa Arab pun ada yang akan keluar berkenaan dengan mukjizat Quran. Okey, baik. Yang kedua, perkataan rujukan. Okey, pengarang tersebut perkataan rujukan juga tidak ada kata dasar. Okey, yang dimaksudkan perkataan rujukan ini antaranya ialah dhamir. Okey, antaranya ialah ad-dhamair, kata ganti nama. Okey, saya bacakan dulu. Dia kata kategori perkataan ini juga tiada kata dasar. Okey, jadi pengarang namakan perkataan rujukan kerana ia akan merujuk kepada sesuatu atau kembali kepada sesuatu. Antara yang termasuk dalam kategori ini ialah, okey, nanti kita akan balik muka soalan 63 dan 64 pada sesi akan datang. Okey, dia kata antara yang termasuk dalam kategori ini ialah yang pertama sekali ad-dhamair. Okey, al-dhamair ni kata ganti nama. Okey. Jadi kata ganti nama seperti ana. Okey, tuan-tuan carilah ana. Memang cari daripada hamzah. Okey. Lepas tu diikuti oleh nun, lepas tu ada alif. Dia akan dapat. Okey. Tak boleh pening nak cari ana tu, alif itu asalnya apa, tak payah, dia pening. Cari tu dapat, sebab ana tidak ada kata dasar. Okey, jadi kalau muttasil, kata ganti nama yang bersambung, tak menjadi ya kan? Okey, ya itu dia bersambung. Bersambung dengan apa? Dia bersambung dengan isim. Okey, dan ya juga boleh sambung dengan fi'il, tapi mesti ada kawan dia nun. Kemudian ana itu dia boleh bertukar jadi tu. Kalau tu itu berfungsi sebagai fa'il. Okey? Kalau berfungsi sebagai fa'il. Kita belajar dah dulu. Contohnya kita kata zahabtu. Maknanya apa zahabtu? Saya telah pergi. Jadi tu ni lah yang dimasukkan oleh pengarang. Okey. Tu ini kategori dhamir muttasil. Baik. Kita bacakan contoh yang ditampilkan. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Inni amantu bi rabbikum fasma'un. Qila adkhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Okey. Ayat ini kalau tengok terjemahan, tuan-tuan bolehlah tengok sendiri ya, panjang ni. Inni idzal lafi dhalalin mubin. Ya tu tidak yang bersambung dengan nun. Inni, ya itulah yang dimasukkan dhamir muttasil. Maksudnya aku, saya. Kemudian inni yang kedua sama amantu tu aku beriman. Okey. Amantu tu fi'il. Namanya fi'lun madin. Tu itu saya.
Berikutnya last kali ya laita qaumi mim. Okey. Jadi ahli-ahli syurga ni tuan-tuan, terutamanya dah orang-orang yang berjuang fi sabilillah. Ya, syahid fi sabilillah. Sebelum dia syahid itu kadang-kadang kita nampak dia senyum. Sebab apa? Sebab Allah telah buka dah hijab. Sebelum dia syahid, dia ditonton kepadanya tempat yang bakal dia pergi. Okey, jadi dia sangat seronok. Sehingga bila masa dia mati itu pun tidaklah terlampau sakit. Sebab apa? Seronok sangat. Dia tengok apa tempat yang bakal dia pergi. Jadi orang-orang yang syahid ini dalam Quran ada sebut mereka berjuang ni kalau boleh nak kembali lagi untuk mendapat gandaan sebab besar sangat pahala orang yang mati syahid. Dia minta dengan Tuhan kalau boleh nak turun lagi, nak berjuang, nak mati lagi sekerat yang mungkin. Sebab apa? Gambaran sebab dia telah pun dapat merasai nikmat yang sangat hebat lantaran berjihad fi sabilillah. Okey, berikutnya nahnu maksudnya kami, kita. Nahnu ni tuan-tuan dia boleh seawal dua orang boleh guna nahnu. Kami berdua guna nahnu. Okey. Jadi nahnu ni dhamir mufasil. Kalau dhamir muttasil mengikut status dia. Okey, status dia tuan-tuan perhatikan dia ada dua kali na tu kan. Na tu dua kali. Jadi dia sengaja buat dua kali itu sebab apa? Dia statusnya berbeza. Mungkin kita kata majrur guna na sama. Okey, mansub guna na pun sama. Fa'il marfu' guna na pun sama je. Gantung kepada ayat. Baik, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Inna, sesungguhnya kami. Okey. Jadi gandingan inna, sesungguhnya dicampur apa? Campur nahnu. Okey, inna campur nahnu. Jadi tak boleh nak kita kekalkan. Tak boleh kita kekalkan inna nahnu, tak boleh. Jadi yang ni kena gandingkan. Dia akan berubah menjadi inna. Okey. Ini sebutan yang ringan. Sebutan yang berat sikit, innana. Dua-dua boleh, tak ada masalah. Okey. Ada satu ringan. Yang depan ni, yang kedua ni berat sikit. Sebab apa? Sebab ada dua nun. Jadi dua-dua ni semua boleh. Dan semua ada dalam Quran. Jadi kenapa dia guna berat? Mengikut ayat. Ayat ni sesuai dia guna ringan. Ayat ni sesuai dia guna style berat sikit. Okey, berikutnya nahnu. Nahnu di sini kalau kita buang pun kalau kita buang, contohnya kita kata inna nuhyil mauta, sesungguhnya kami nuhyil mauta, kami menghidupkan orang yang telah mati. Okey, tak ada masalah, makna sama je. Dengan inna nahnu nuhyil mauta. Dari segi makna umum sama. Tapi kenapa Allah Taala datangkan juga nahnu? Pengulangan dhamir, dan dhamir itu diletak dalam bentuk dhamir mufasil. Inna nahnu, diulang pula kan nahnu. Antara tujuannya lah untuk lit-taukid, untuk memberi penegasan yang lebih, memberi penekanan yang lebih. Sesungguhnya kamilah yang mampu menghidupkan orang yang mati. Okey, jadi ada percubaan zaman sekarang menggunakan teknologi robot sebiji macam orang.
Dia hanya boleh membina satu alat yang bergerak seperti orang tapi tak ada nyawa. Gitu je lah. Jadi dia tak boleh nak hidupkan orang yang mati, tak boleh. Dia boleh membuat satu alat mesin yang bergerak seperti manusia, itu saja manusia. Jadi Tuhan kata kami sahaja yang boleh. Okay, di sana adalah mukjizat para nabi yang tertentu, antaranya Nabi Musa AS yang Allah izinkan untuk menghidupkan orang yang mati kerana berlaku sedikit ada berlaku kes pembunuhan. Lalu Allah Ta'ala pun suruhlah Bani Israel mencari lembu seekor yang betina, yang kuning warnanya, yang tak tua, tak muda, yang tak digunakan untuk membajak sawah dan sebagainya. Maka mereka pun carilah lembu tersebut, hampir-hampir tidak berjaya. Last sekali jumpa juga, lalu disembelih dan Nabi Musa pun ambil sebahagian daging, pukul pada mayat. Lalu Allah Ta'ala izinkan mayat itu hidup kembali untuk menyatakan siapakah pembunuhnya. Dan mukjizat Nabi Isa AS, sebagaimana yang kita maklum, Allah Ta'ala mengizinkan dia menghidupkan orang yang mati dengan izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu mukjizat. Mukjizat Nabi Muhammad SAW, seorang sahabat yang menderita matanya buta sebelah lebih kurang. Kerana dia ni pergi berjuang, katanya mata sebelah kiri itu kena panah. Jadi dia pun mengadu kepada Rasulullah. Jadi ada kesukaran untuk menjalani kehidupan. Nabi pun dengan mukjizat dan Allah izin letak tangan pada mata tersebut, lalu hilang. Maka hilanglah kesakitan dan kembali normal, dapat melihat. Itu mukjizat para Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaihi wassalam. Okey, berikutnya anta boleh menjadi ka, boleh jadi ta. Bila jadi ta, kalau fa'il. Okey, innaka laminal mursalin. Ka, innaka laminal mursalin. Ka tu okey, daripada inna campur anta, dia akan jadi innaka. Okey, ka itu di sini di-i'rab sebagai isim inna, mansub. Sawa wa sawa'un 'alaihim a'anzartahum. Ta yang kita nampak dalam ayat berikutnya, a'anzarta, ta itu fa'il. Seperti kita kata, akalta. Okey, kalau kita buat soalan lah kan. Hal akalta, adakah awak telah makan? Jadi ta ni lah. Kalau kita i'rab, ta ini dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in fa'il. Okey, ta ni bertugas sebagai fa'il. Baik. Berikutnya antum. Kamu semua. Dia boleh berubah jadi kum, dan kalau melibatkan fi'il menjadi tum. Qalu ta'irukum ma'akum a'in dzukirtum bal antum qaumun musrifun. Okey, kum di situ. Berikutnya huwa, hu. Okey, dengan mana dia. Wa ma 'allamnahu asy-syi'ra wa ma yanbaghi lah. Dan tidak kami ajarkan si Nabi Muhammad itu syair, dan memang tak patut pun dia tahu tentang bagaimana nak bikin syair, dan kami jadikan dia sebagai ummi. Dia kata Allah, in huwa illa dzikrun wa qur'anun mubin. Tak lain tak bukan ia, apa yang dia sampaikan itu melainkan zikrun, peringatan, wa qur'anun mubin, memang Quran yang jelas yang kami turunkan. Kataan huwa dalam ayat tadi, in huwa tu apa yang Nabi sampaikan. Okey, maknanya. Berikutnya hiya, kalau muttasil, jadi ha. Dalam Quran sebut inna ja'alna fi a'naqihim aghlalan. Kami jadikan pada batang leher mereka itu ada belenggu. Fahiya ilal adqani fahum muqmahun. Okey.
Belenggu itu diletak sampailah di dagu-dagu mereka, menyebabkan mereka terdongak, muka mereka terdongak ke atas. Jadi perkataan hiya di sini dhamir. Taib. Berikutnya la syamsu yanbaghi laha. Tak patut matahari itu dia mengejar bulan. Jadi Allah Ta'ala telah pun menetapkan setiap sesuatu dia berada pada paksinya. Jadi kalau dia melanggar peraturan, jadi kiamatlah tu. Jadi pada laha ila dhamir. Dhamir muttasil. Berikutnya hum. Hum dia boleh duduk seorang, bertugas sebagai dhamir munfasil. Dhamir munfasil independent. Pronoun. Dan dia boleh menjadi dhamir muttasil. Hum dia boleh menjadi dhamir muttasil bersambung. Dan hum juga bila melibatkan fi'il, dia boleh bertukar kepada waw. Contoh, dia kata zahaba. Mana apa zahaba? Dia seorang lelaki telah pergi. Kalau dua orang, zahaba. Mereka berdua, lelaki telah pergi. Kalau ramai yang lelaki pergi, zahabu. Jadi waw ini dikira sebagai fa'il. Terjemahannya mereka. Mereka lelaki lah. Ini maksud kali pengarang. Wa nufikha fi s-suri fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun. Jadi Allah Taala menggunakan fi'il fi'il madhi, sedangkan kiamat belum berlaku lagi. Wa nufikha fi s-sur, lalu dia tiup pada sangkakala. Fa idahum min al-ajdathi ila rabbihim yansilun, lalu tiba-tiba yang telah mati daripada kubur nanti mereka semua akan bangkit, akan menuju kepada Tuhan mereka. Baik. Perkataan nufikha ialah fi'il. Dari segi masanya dia guna fi'il madhin. Sebab apa? Adakah kiamat telah berlaku? Belum lagi. Sebab apa guna fi'il madhi? Kerana satu ketetapan, kepastian ia akan berlaku. Jadi perkara yang pasti akan berlaku, anda guna fi'il madhi. Baik, hum, huma, mereka berdua. Huma ni dia boleh lelaki dan juga boleh perempuan. Adapun campur pun boleh, seorang lelaki, seorang perempuan. Jadi kalau tak lelaki tak perempuan pun boleh juga huma. Jadi dua orang, adapun benda pun boleh. Huma mana apa? Kedua-dua benda itu pun boleh digunakan huma. Bergantung pada ayat. Id arsalna ilaihim uthnaini fakadzabuhuma. Ingatlah wahai Muhammad, kisah orang-orang dahulu. Mereka turut diuji Ada yang dia bunuh, ada yang didustakan, tak dipercayai ucapan mereka. Id, ketika mana arsalna, kami utuskan, ilaihim, kepada mereka. Itsnaini, dua orang utusan Nabi. Fakadzabuhuma, kaum itu mereka mendustakan kedua-duanya. Jadi perkataan huma tu bila dia bersambung pun begitu juga. Tidak ada perubahan. Cuma dia bergantunglah dengan huruf sebelumnya. Kalau huruf sebelumnya dia boleh bersambung, maka bersambunglah dia. Waw dengan ha tak boleh sambung, maka dia pun boleh dekat-dekat. Itu saja. Tuan-tuan. Dalam kategori kata rujukan ini, di samping ad-dhamair, di sana sebagaimana yang kita pernah belajar dulu, di sana ada juga al-asmaul mausulah. Adapun pengarang dia guna istilah pendek saja al-mausul. Dan al-isyarah. Kalau panjang, asmaul isyarah. Kata tunjuk, kata isyarat.
Jadi kalau al-asmaul mausulah, dia pernah belajar dulu, dia kata alladhi, yang. Nah, orang yang, Tuhan yang, nah, benda yang, ikutlah. Okay, allati untuk muannas. Kalau dua orang, alladhani, allatani. Bila ramai, alladhina. Okay, bila ramai perempuan, allati. Adapun allai. Okey, ini semua kategori al-asmaul mausulah. Pun tidak ada kata dasar. Cari saja dalam kamus kita akan jumpa. Okey. Begitu juga asmaul isyarah. Baik yang dekat seperti hadza, hadihi. Kalau dua orang, dua benda, hadzani, hatani. Bila ramai orang, haulai. Okey, untuk tunjuk yang jauh dia guna zalika. Nah, kalau tunjuk yang jauh muannas, tilka. Kalau dua orang, dua benda, zanika, tanika. Ramai itu, nah, ulaika. Jadi semua dah belajar dah dulu. Semuanya dikategorikan sebagai asmaul isyarah, baik untuk yang dekat diistilahkan lil qarib ataupun untuk yang jauh diistilahkan dengan lil ba'id. Okey, semuanya pada perkiraan tuan pengarang tidak digolongkan dalam kata ataupun perkataan rujukan. Okey, jadi sebelah dia itu ialah contoh. Nah, daripada subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha, itu contoh sampailah dzalika taqdirul azizil alim. Okey, baik. Okey, jadi tuan-tuan, jadi untuk malam ini kita berhenti di sini saja dulu. InsyaAllah pada malam akan datang kita akan sambung nombor 3. Okey, pelbagai fungsi. Dan kita akan lengkapkan latihan muka surat 19 insya-Allah. Latihan muka surat 59. Jadi minggu depan kita akan sambung nombor 3. Nah, lepas tu sambungan belakang tu panjang. Okey, kemudian kita akan cuba buat latihan yang ke-19 di muka surat 59. Okey, aku qouli hadza, astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Syukran Ustaz. Okay, jumpa lagi insyaAllah. Jazakallah khair. Assalamualaikum. Baru habis. Habis mengaji. Minum Ustaz. Ini. Saya ngukus jagung tapi tak bubur garam. Macam. Ustaz Malaysia dengan enak dalam bahasa Arab dia sama. Enak. Tak tahu dia belajar bahasa apa. Tak lagi kelas ada dari sebulan baru cakap. Ada kelas bahasa Arab. Lagi kita tak berani nak cakap. Dia kata ada time. Yalah. Buatlah kita